diiktirafkan. Saya telah beroleh sijil Kemahiran Malaysia. Saya amat berbangga sekali. Saya rasa ni amat bagus. Jadi saya pun mengambil peluang ni Untuk diri saya sendiri, Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia bertanggungjawab merumus, menggalang dan menyelaras strategi dan program latihan kemahiran sejajar dengan keperluan serta perkembangan teknologi dan ekonomi negara. Pengiktirafan pencapaian terdahulu (PPT) merupakan satu kaedah untuk memberi pengiktirafan kepada mana-mana individu yang boleh membuktikan keterampilan yang digariskan di dalam Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan NOS berdasarkan kepada pengalaman dan pencapaian terdahulu yang dimiliki. Calon yang mempunyai pengalaman kerja dan memenuhi keperluan NOS akan diiktiraf melalui kaedah PPT di bawah sistem Persijilan Kemahiran Malaysia. dengan pengalaman selama 20 tahun ini, kemahiran saya sekarang diiktirafkan oleh kerajaan sebagai pekerja mahir. Saya merasa bangga mendapat sijil kemahiran ini melalui pengiktirafan pencapaian terdahulu. Dengan sijil ini, saya amat berbangga sekali. Usaha yang murni ini yang saya dapat, yang boleh saya banggakan untuk saya wujudkan pada keluarga saya. Saya telah mendapat sijil Kemahiran Malaysia melalui kaedah PPT dan saya rasa berbangga kerana melalui pengambilan program PPT, kemahiran saya selama saya bekerja di dalam sektor pengangkutan awam, pengalaman dan kemahiran saya telah diiktiraf. Pekerja-pekerja industri dari pelbagai sektor yang memenuhi syarat tempoh pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan serta syarat-syarat lain yang ditetapkan layak memohon PPT berdasarkan NOS yang berkaitan. Jadi pengalaman saya selama bekerja 12 tahun dalam bidang dandanan rambut, saya tak pernah terfikir untuk mendapatkan sijil. Jadi dengan adanya PPT ni, saya rasa ni amat bagus. Jadi saya pun mengambil peluang ni untuk mendapatkan sijil SKM yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Kemahiran yang saya ambil ni adalah untuk diri saya sendiri dan untuk saya punya manpower di bawah anak buah saya. Kerajaan dan swasta banyak membantu saya dari segi teknikal dan sebagainya. Saya merasa bangga apabila mendapat sijil yang diiktirafkan oleh Kerajaan Malaysia melalui program PPT yang dianjurkan oleh Proton. Bagi pekerja yang mengikuti program PPT ini, mereka diberikan peluang untuk meningkatkan lagi taraf pendidikan mereka, di mana selepas habis program PPT ini mereka akan dianugerahkan sijil Kemahiran Malaysia tahap 3, di mana sijil ini diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan juga daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran. Harapan saya bila kerajaan, Kementerian Komersial dan JPK mengadakan SKM ni dan PPT, harap siapa yang tiada sijil-sijil SKM ambil peluang ini, kerana ini peluang yang tidak mudah didapati di mana-mana. Cuma di jabatan sahaja boleh memberi sijil kemahiran dan pengiktirafan SKM. Persijilan Kemahiran Malaysia melalui PPT mengiktiraf pengalaman kerja, memberi peluang peningkatan kerjaya dan syarikat dapat meningkatkan produktiviti dan prestasi serta menjimatkan kos bagi tujuan latihan dan persijilan kemahiran pekerja.
Peningkatan tenaga mahir yang berkelayakan dalam sektor industri membawa nama negara di mata dunia dari segi perkhidmatan dan produk yang dihasilkan dan menjadi tarikan pelabur asing ke negara Malaysia. Saya amat berbangga dengan ayah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat bersiaran. Jumpa lagi kali ini saya rasa malam ni kita akan bersiaran secara Zoom dan juga di Facebook Live di Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Okey, so kita mulakan kita punya taklimat pada malam ni. Boleh teruskan? Okey, taklimat diploma kemahiran Malaysia. Okey, ataupun kita panggil program ni adalah program pengiktirafan kemahiran dan kerjaya. Okey, apa itu PPKK? Kita akan boleh dengar semua sampai akhir. Nanti kita akan ada sesi soal jawab. Kita buka kepada semua siapa yang nak bertanya ya. Okey, nama saya Shirin Osman. Saya selaku versi anda pada malam ini. Okey, program pengiktirafan kemahiran dan kerjaya. Sebagai pengenalan, program ini adalah program bimbingan kena faham, program bimbingan. Bukan kita buat, bukannya dah siap ada. Maksudnya sini kita bimbing. Okey, anjuran Ibnu Hayyan untuk mereka yang ada pengalaman bekerja, ada pengalaman berniaga, dan maksudnya di sini sebelum kita daftar ke Jabatan Pembangunan Kemahiran, kita bimbing anda dulu. Okey, apakah PPKK ini? Nanti saya akan akan bagi penerangannya. Okey, program ini adalah program Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Itu untuk pengenalan untuk faham program PPKK ini, program pengiktirafan kemahiran dan kerjaya. Okay, next. Okey, kenapa kita panggil pengiktirafan SKMPPT ni? Sebab ramai yang tak tahu program ni wujud di Malaysia. Okey, sebenarnya program ini telah ada di Malaysia pada tahun 1996 lagi. Sebab program ni tak ada iklan kat TV, tak ada iklan kat radio. Okey, yang keduanya ramai yang tak tahu bagaimana nak memohon. Bagaimana nak memohon, ada website tapi bila masuk website ada banyak dia punya requirement dan ramai yang tak tahu macam mana nak mohon. Yang ketiganya, ramai yang tak tahu bagaimana dokumen yang diperlukan. Dokumen apa yang perlu ada. Itu antara 3 perkara yang anda perlu ada bimbingan. Okay, next. Okay, ini kaedah persijilan SKMPPT ni ada 2 kaedah. Okay, untuk anda faham. Yang pertama adalah untuk mereka yang selepas PT3 ataupun SPM, mereka berminat dalam bidang kemahiran, student-student ni akan masuk
ke kolej contoh kolej vocational, ILP, dan mereka akan belajar selama 4 tahun. Selepas 4 tahun, mereka akan dapat diploma kemahiran Malaysia. Itu kaedah belajar yang itu kaedah belajar. Yang kedua, kaedah yang kedua ni yang ini yang ramai yang tak tahu. Yang saya sebut 3 perkara yang tadi Okey, ini adalah SKM PPT. Pentauliahan pencapaian terdahulu. Sijil ni dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Bukan kami yang keluarkan So kena faham. SKM PPT. Bagi orang yang mungkin ada experience tentang kemahiran SKM, diorang akan faham lah. Mana yang tak faham tu, ini adalah kaedah yang kedua di mana bila anda ada pengalaman kerja ataupun meniaga, tak ada persijilan, so kaedah yang kedua lah kita ambil. Okey, untuk mereka yang ada pengalaman. That's why dipanggil pentauliahan pencapaian terdahulu. Bukan belajar bukan belajar. Okey, next. Okey, pentauliahan pencapaian terdahulu. Di JPK akan dipanggil SKM PPT. SKM PPT. Itu yang mana yang mudah kita faham lah. Maksudnya di sini kerajaan membeli pentauliahan, penganugerahan pada mereka yang ada pengalaman kerja, ada pengalaman berniaga tapi tak ada persijilan. Okey, so kaedah yang macam ni lah untuk mereka-mereka yang ada pengalaman, maksudnya sangat sesuai, tak perlu masuk kelas. Okey, dan juga sijil ini dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Ada logo JPK kat sini. Ni Kerajaan Malaysia. So maksudnya dan sijil ini diiktiraf antarabangsa. Okay, next. Konsepnya bagaimana? Okey, mesti ada pemohon. Pemohon yang layak lah. Ada pengalaman kerja, pengalaman berniaga, maksudnya cukup pengalaman. Kalau lepas SPM tak sesuai lah. Okay. Dan anda barulah layak untuk memohon. Okay, next. Okay, yang ini ciri-ciri umum SKM PPT sebab ramai yang tanya, ada ke program yang diploma tapi tak ada kelas, tak ada exam. So mereka cakap ni scammer ni. Ini bukan scammer, ini bukan cubaan, ini kenyataan. Okey, tak ada latihan, tak ada ujian. Kosnya pun sangat-sangat rendah dibandingkan dengan di pasaran, dan anda layak menerima sebagai pekerja peniaga mahir. Kenapa cakap saya pun dah mahir, saya pun dah bekerja lama, saya pun dah berniaga lama, saya pun mahir. Tapi siapa yang mengiktiraf anda sebagai pekerja mahir? Hanya kerajaan saja yang layak menilai anda sebagai individu yang mahir. Okay, next. Okay. Yang ini pun satu benda yang sangat-sangat popular orang tanya. Kalau anda memohon terus dengan JPK, boleh, tak ada masalah. Tapi anda akan diberi masa selama 6 bulan oleh JPK untuk menyediakan dokumen-dokumen bukti anda. Sekiranya melebihi tempoh, anda akan dikira gagal. Kenapa gagal? Kenapa dikira gagal? Nanti saya akan share. Sebab apa? Kenapa? Kebanyakannya kalau yang mendaftar sendiri direct tu, kebarangkalian gagal adalah sangat tinggi. Okay, next. Okay, apakah kelebihan SKM PPT ni? Tadi pun kita dah bagi tahu, kita dah mention dah tadi sebelum ni, tapi kita nak ulang lagi. Kita nak bagi penekanan supaya anda di luar sana lebih faham. Sebab ramai orang yang tak boleh brain lah, benda ni ada ke, wujud ke? Okey, benda ni memang benar-benar wujud. SKM PPT ni yang pertamanya masa sangat singkat.
Okay, kalau kita belajar, of course 2-3 tahun, 2-3-4 tahun untuk diploma level, dan yang paling-paling utamanya orang tak nak stres, tak ada ujian, tak ada exam. Kan? Bila kata kalau kita sambung belajar, of course lah ada ujian, of course lah ada exam kan. Itu yang buat kita stres. Okay. Yang keduanya, kelebihannya untuk yang bekerja adalah kenaikan pangkat atau gaji. Dan kalau yang untuk kelebihan-kelebihan lain adalah untuk portfolio anda, dan juga anda dilayak diiktiraf sebagai pekerja ataupun usahawan yang mahir. Okey, yang ketiga, sekiranya yang ini pun soalan yang sangat popular. Ada yang tanya, selepas ada diploma saya boleh sambung belajar lagi ke? Saya boleh sambung ke master ke PhD ke? Okey, jawapannya anda layak memohon. Okey, selepas diploma ada advance diploma, dan selepas itu anda boleh layak memohon di mana universiti yang menyediakan dipanggil apa tu? Yang ambil bahagian dalam TVET. Okey, dalam bidang kemahiran yang bidang-bidang yang ada di apa tu? Ada universiti-universiti yang terpilih yang anda boleh sambung master atau PhD. Okey, next. Okey, ini adalah contoh diploma, diploma kemahiran Malaysia. Yang ini ini dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran sebab ada kata ni sijil kopi ni boleh buat ni, tak ada. Yang ini bukan kita buat-buat. Dekat sini kita ada nombor siri di mana sekiranya kita nak check, kita pergi sijil, kita pergi diploma kita ada hilang ke atau rosak ke, inilah dia. Maksudnya JPK akan simpan kita punya salinan kopi, ada nombor siri dan ditandatangan oleh pengarah, bukan kami yang sign. Dan juga yang penting di-highlightkan kat sini, penilaian telah dilaksanakan melalui kaedah pencapaian pentaulihan terdahulu, PPT. PPT ni dah standard untuk dengan JPK. SKM PPT kita sebut macam itulah. SKM PPT maksudnya untuk mereka yang ada pengalaman sahaja. Bukan untuk yang sudah habis belajar. Okey, pentaulihan pencapaian terdahulu. Okey, next. Okey, diiktiraf juga oleh MQA. Ini satu isu yang selalu dibahaskan. Sebab kita mungkin Malaysia kita ni lebih kepada MQA, tidak kepada kemahiran, skills. Kalau contoh di negara-negara maju, di Singapura, di Jerman, di Australia, sijil kemahiran Malaysia ataupun skill certificate ni diorang iktiraf. Okay. So pengiktirafan MQA juga ada. Mungkin ada yang tanya ni ada iktirafan ke, valid ke tak valid ke? Valid lah, of course lah valid sebab kerajaan Malaysia yang keluarkan sijil kan. Okay, next. Okay, yang ini kita dapat ini daripada kita punya calon, ex calon kita yang sudah pun ada diploma dalam bidang pentadbiran. Okay, beliau sharekan pengiktirafan oleh jabatan beliau. So macam ni dia punya featuresnya. Saya tak bekerja dengan kerajaan jadi saya tak tahu apa benda ni kan. Maksudnya dia memohon melalui jabatan. Sebelum dia memohon dengan kita, sebelum daftar dengan kami, beliau memohon dulu dengan jabatan untuk memastikan diploma yang bidang yang beliau ambil ni diiktiraf. So ini adalah contoh satu jabatan yang mengiktiraf pentaulihan tersebut. Okey, beliau ambil bidang diploma pentadbiran. Ini adalah beliau bagi kita is a
saya berterima kasih juga kepada beliau kerana beliau adalah seorang yang jabatan kerajaan. Jadi memastikan bahawa agensi kerajaan juga menilai, mengiktiraf pengiktirafan ini. Okey, sebab apa? Ada isu juga yang kata betul ke boleh guna melalui SKM PPT ni, maksudnya diiktiraf ke oleh jabatan-jabatan. Maksudnya ini adalah salah satu contoh yang sebagai bukti jabatan kerajaan pun mengiktiraf SKM PPT ini. Ya. Okay, next. Ada lagi yang dia share saya rasa kat sini. Ini pengiktirafan juga. Ni halus saya tak nampak. Melalui email beliau share SPA yang dia mohon lah. Maksudnya adalah dia punya requirement yang jabatan kerajaan SPA, burang SPA. Okey, tak apa, next. Ni mana yang bekerja kerajaan mungkin dia lebih tahulah dokumen-dokumen yang sebegini. Okey, seterusnya. Alright. Syarat penyertaan SKM PPT ni, syaratnya bagaimana? Sesiapa saja boleh memohon, rakyat Malaysia, mereka yang ada pengalaman kerja, pengalaman berniaga, maksudnya lebih daripada 5 tahun dan ke atas. Okey, ikut tahap bidang masing-masing. Ada SKM bermula daripada tahap yang atas, ada yang bermula daripada tahap 1, bergantung kepada bidang masing-masing, dan boleh membaca, boleh menulis. Itulah yang penting dia. Syarat lain tak ada. Itulah syarat dia. Yang paling penting ada pengalaman. Next. Okey, ini adalah bidang sektor fakulti yang sama ada di universiti yang mana orang sama belajar kan? Yang sama belajar, bidang tersebut pun sama juga ada di JPK. JPK juga menawarkan untuk mereka yang ada pengalaman dalam bidang-bidang sebeginilah. Okey, kalau kita tengok kat sini, di JPK sebenarnya ada lebih 2,000 bidang yang boleh dimohon ikut pengalaman anda. Bukan ikut apa yang saya nak kena mohon ya. Bukan. SKM PPT ni bezanya adalah anda kena pilih ikut bidang yang anda ada sekarang. Bukan yang akan. Bukan pilih bidang kena faham kat sini, kena clear betul-betul, dengar faham apa yang saya bagi tahu ni. Okey, ini adalah bidang-bidang yang ada. Yang sektor di JPK, construction, tekstil, pertanian, oil and gas, masakan, dan banyak lagi bidang yang ada. Maksudnya di sini sekiranya anda ada pengalaman dalam bidang oil and gas lah contoh oil and gas, tapi anda kerja dah lama, mungkin lebih pada 5 tahun. So anda layak untuk memohon. Bukan anda bidang lain tapi nak mohon bidang lain. Itu tidak diterima. Okey, next. Okey. Bidang-bidang kami membimbing di antara bidang-bidang yang saya akan share ni, we are expert dalam beberapa bidang. Kalau ikutkan kat sini kita ada kurang lebih 30 bidang kalau tak silap saya. Di antara salah satunya adalah bidang pengurusan. Kat sini anda boleh tengok. Yang ini bidang pengurusan perniagaan. Sekiranya anda berniaga ataupun bekerja dengan syarikat, so boleh memohonlah. Okey, pengurusan insurans, takaful, unit trust, emas, yang berkaitan ni anda boleh mohon. Pengurusan akaun, audit, mungkin ada yang kerani akaun kan, yang bekerja dengan audit ke. Okey, ini untuk akaun pula. Membuat jualan, pemasaran produk, sales and marketing. Yang ini pun sekarang ni dikira bidang baru juga, baru dalam setahun 2 tahun, dan kita ada beberapa calon yang mengikuti bidang ini. Maksudnya memohon, maksudnya ada experience dalam bidang ni, mereka ambil diploma dalam bidang khidmat komuniti.
Maksudnya kat sini yang menguruskan NGO, persatuan, pertubuhan, dia dalam bidang khidmat komuniti dipanggil. Okey, yang ini pengurusan pentadbiran syarikat. Kalau bahagian administration, so boleh mohon yang administration. Diploma in digital marketing, athlete management yang menguruskan atlet pun ada. Ini bidang kira baru juga, ramai yang tak tahu. Mengurus khidmat pelanggan, customer service. Okay, next, ada lagi. Okey, bidang pengurusan juga. Bidang dipanggil sini diploma in industrial management. Kita ada juga beberapa calon dalam bidang ini. Menguruskan yang ini dapat diploma in industrial instrumentation and control. Ini instrument industry. Yang ini pun juga dipanggil apa tu? Antara program-program bidang-bidang yang hot jugalah. Okey. Ini human resource, yang bahagian pengurusan sumber manusia dan juga pengurusan computer system yang terlibat dalam computer system administration. Okey, yang ini semuanya akan bermula daripada SKM 3 dan 4. Maksudnya lebih mudahlah 3 dengan 4 saja. Okey, 1 2 tak ada. Maksudnya akan terus ke SKM 3 dan SKM 4. Okey, next. Okey, ini untuk bidang-bidang keagamaan pun ada. Ini dikira baru bidang-bidang tahfiz yang terlibat dengan pengurusan tahfiz, mengajar di tahfiz, yang berkaitan dengan tahfiz, dan semua ini juga bermula SKM 3 dan 4 juga sama. Okey, tahfiz management untuk mereka yang menguruskan tahfiz, mengajar tahfiz, mengajar maksudnya biasanya ustaz-ustaz lah yang mengajar student-student tahfiz, mengajar taranum, menguruskan hal ehwal masjid dan juga mutawif. Kita pun ada juga calon yang menguruskan yang menguruskan umrah dan haji juga ada. Yang ini pun juga hot sekarang ni. Hot di pasaran. Okay, next. Bidang-bidang teknikal. Okay, kalau yang atas tu kita ada buat note kat situ. Yang di atas early childhood, massage management, spa management, construction management. Ini pembinaan untuk pembinaan bangunan. Yang atas ni bermula daripada SKM 3 dan 4, dan yang di bawah ni welding management, electrical management, building maintenance management. Yang ini ada extra maksudnya SKM 2, 3 dan 4. Ada 3 level kat sini. Kenapa tak sama? Ini yang dah ditetapkan oleh JPK. Bukan bidang kuasa saya. Ini bidang kuasa JPK yang menetapkan perlu mula daripada SKM berapa. Okay, next. Okay, bidang teknikal juga. Ini semua akan bermula daripada SKM 2, 3, 4. Ada tiga level yang perlu kita go through, anda go through. Okey, bidang-bidang teknikal seperti culinary, yang menguruskan masakan, pastry, bakery, jahitan lelaki, jahitan wanita, automotive management yang menguruskan automotif, building maintenance menguruskan penyelenggaraan bangunan, dan yang ini piping design, oil and gas management. Siapa yang bidang-bidang macam ni diorang faham lah. Diploma oil and gas mechanical management. Dia berbeza walaupun oil and gas dia ada part-part yang berbeza. Ada yang bahagian piping, ada yang bahagian mechanical. So maksudnya dia walaupun bidang yang sama tapi
dia ada skop-skop yang berbeza. Kalau yang orang yang bekerja dalam bidang tersebut mungkin dia faham lah. Okay, next. Sekiranya anda ada pengalaman lain daripada bidang yang saya sebut tadi, yang saya mention tadi, tapi nak minta kita tolong checkkan, boleh. Tapi ada kena bayaran lah kat sini, 200. Kita akan charge juga. Tapi kalau nak terus semak ke JPK sendiri pun boleh, tak ada masalah. Tak ada bayaran lah. Okay, dekat di www.dsd.gov.my. Kalau kata scammer tadi kan, kalau kata scammer anda boleh check kat sini betul ke ni wujud ni tidak ni. Ni website JPK, boleh check kat sini. Dan sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut bidang lain selain daripada bidang yang saya share tadi, anda boleh hubungi nombor yang tertera di bawah itu, 0127796343. Tapi kita ada bayaran lah. Kalau nak check sendiri boleh, tak ada masalah. Pergi masuk dalam website JPK kat sini. Saya dah sebut sini. Okay? Okay, next. Okay, tempoh masa. Tempoh masa perlu ada. Kita perlu ada guideline. Kamu tak boleh main redah je. Okay, kenapa ada tak ada lulus, ada lulus ni. Okay. Apa yang dimaksud kat sini, sekiranya anda berdaftar terus dengan JPK, boleh, tak ada masalah. Sekiranya anda daftar terus ke JPK, anda akan diberi tempoh masa 6 bulan untuk menyiapkan dokumen-dokumen anda lah. Dan yang saya cakap tadi, sekiranya melebihi tempoh masa 6 bulan, anda akan dikira gagal. Okey, sebab apa? Mungkin sebab nak tahu kenapa, masuk tadi website JPK tadi, dan kau tengok 2000 bidang tu nak cari. Carilah bidang apa yang sesuai, yang ada, yang anda berpengalaman, anda boleh semak, dan kita tak jamin anda lulus. Okey. Kita jamin anda lulus sekiranya mengikuti bimbingan daripada kami. Sebab apa? Okey, kami akan bagi masa tempoh anda 12 bulan. Okey. Ada tempoh masa untuk kita bimbing. 6 bulan tu 4 bulan kita akan bimbing anda dan memastikan dokumen anda lengkap. Kita bimbing anda sebelum kita daftar ke JPK. Sebelum kita daftar ke JPK. That's why kita pastikan anda punya documentation tu lengkap. Baru kita daftar ke JPK. Itu sebab saya jamin anda lulus. Tapi bersyaratlah. Apa syaratnya? Tunggu sekejap lagi. Next. Okey, ini carta ahli untuk ke JPK. Sekiranya anda nak direct terus ke JPK, tak ada dosa, tak ada masalah. tak dihukum, tak di apa. Boleh je. Okey, anda boleh memohon dengan JPK. Tadi website kita dah bagi tadi, di www.dsd.gov.my. Okey, anda akan dinilai dan anda akan dinilai oleh 2 pegawai. Pegawai penilai dengan pegawai verifikasi. Lepas tu boleh dapat sijil. Nampak senang senang. Tapi taklah sesenang-senang. Okay, next. Okay, kaedah penilaian sijil ni bagaimana? Apa yang kami bimbing? Apa yang kami bantu anda untuk buat? Yang pertamanya, dia akan menilai dari segi portfolio. File portfolio ini mengandungi informasi-informasi peribadi calon. Sekiranya anda sebagai calon, anda mohon dokumen-dokumen bukti. Maksudnya dalam file tu ada dokumen bukti, dokumen informasi peribadi, dan juga dokumen-dokumen bukti kerja anda yang anda buat. Dan file portfolio ini akan dinilai oleh pegawai JPK. Pegawai JPK yang diiktiraf. Maksudnya pegawai yang akan semak. Kami bimbing anda untuk bangunkan file portfolio
Dan kemudian anda akan dinilai, fail anda tu akan disemak oleh pegawai. Bukan kami kami bantu je. Okay, next. Yang keduanya, yang kedua, kita akan bantu anda, kita akan bimbing anda bagaimana untuk membuat laporan pengalaman keterampilan terdahulu ataupun kita panggil LPKT. Untuk diploma ada 2. Satu file portfolio, satu lagi laporan keterampilan, laporan pengalaman anda. Maksudnya projek yang pernah anda buat, bukan yang baru nak buat. Maksudnya yang dah pernah anda buat. Tak tahu nak macam mana, mungkin ada yang tak pernah ada experience ke apa ke, tak apa. Jangan bimbang, kita akan bimbing anda macam mana nak buat. Okey. Berdasarkan pengalaman yang anda ada. Bukan cipta pengalaman dah cipta pengalaman tu, itulah skamer. Ini maksudnya melalui pengalaman yang sedia ada. Okey, next. Okey, sumber-sumber bukti. Bagaimana sumber-sumber bukti? Bukti apa yang saya sebut, dokumen bukti, apa pun dicakapkan. Okey, sumber-sumber bukti tu, dokumen-dokumen bukti tu adalah seperti pengalaman kerja, sama ada anda di luar negara ke atau dalam negara ke, kursus-kursus yang anda hadiri dalam dan luar negara, kursus-kursus yang berkaitan dengan anda punya kerja, anda punya kerjaya, dan juga pengalaman hidup, hobi, kerja-kerja sukarelawan sekiranya berkaitan dengan kerja pun juga sebagai dokumen bukti. Okey, pencapaian ataupun maksudnya macam ada penganugerahan sebagai pekerja cemerlang, sebagai usahawan berjaya juga dikira sebagai dokumen bukti. Okey, next. Okey, apa yang kami tawarkan? Apa bimbingan yang kami berikan kepada anda sekiranya anda berdaftar dengan kami? Kami akan menyediakan file portfolio mengikut spek JPK. Bukan suka-suka hati Bukan suka-suka hati nak beli file apa cantik-cantik ke, colourful ke, tak ada. Dia mesti ikut standard JPK. That's why kena ada bimbingan. Dan kita akan adakan 4 kali sesi bimbingan. Bimbingan selama 1 jam. Biasa kita buat secara Zoom lah. Sebab biasanya kebiasaan pun yang dengar pun ramai yang luar daripada negeri Melaka kan. Macam tu. So, dan kita akan bimbingan tu berterusan. Maksudnya melalui email, WhatsApp, nak tanya, ada yang nak tanya, ada yang tak faham. So benda tu akan maksudnya memang akan selalu akan bertanya, calon akan bertanya kan, macam-macam yang tak faham. Dokumen tadi kita kena belikan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berdaftar sendiri dengan JPK, dokumen tu anda kena beli. Ataupun di JPK dipanggil NOSS. NOSS. Yang itu anda kena beli. Kalau berdaftar dengan kita dah siap belikan dah. Okey. Dan kita akan menilai anda, menilai kelayakan anda. Adakah anda layak? Adakah anda cukup syarat? Adakah anda cukup pengalaman? Sekiranya cukup pengalaman, kita terimalah. Alright. Lepas tu kami menterjemahkan dokumen. Apa yang nak diterjemahkan ni? Ada bahasa lain ke, bahasa Jerman ke, apa ke? Tapi nanti boleh tengok apa yang kita terjemahkan. Kita bagi anda faham. Anda tak perlu nak baca sampai beribu-ribu pages, beratus-ratus pages tu. Okay? Itu satu dah kemudahan yang kita dah bagi. Dan kita akan semak dokumen anda. Kita semak, buat semakan. Dan juga anda akan dibimbing oleh jurulatih yang berpengalaman. Pengalamannya since 2012. Okay. Kami berkhidmat semenjak 2012. Dan barulah kemudian kita daftar ke JPK. Dah siap, dah semak, baru kita daftar ke JPK. Itu adalah kelebihan yang kami bagi. Okay. Tak ada siapa yang bimbing yang cara kaedah macam ni. Alright, next. Inilah kita terjemahkan. Cuba tengok situ.
apalah dia sebutnya apa, dia minta tu kan. Okay. All in English, of course lah, international level kan. Okay, yang kat sini siapa yang rajin nak baca-bacalah. Kami tolong menterjemahkan bagi anda faham. Anda tak perlu baca pun. Okay, anda tak perlu baca. Kalau anda melayari website JPK, akan ada dokumen-dokumen lain. Dokumennya akan kosong. Cuba tengok. Cuba check it out. Dokumennya kosong macam ni. Anda kena isi sendiri. Apa nak isi ni? Kalau daftar sendiri, pandai-pandailah isi sendiri ya. Sebab tu saya cakap, kebarangkalian 99% gagal. Sebab apa? Benda-benda macam ni lah. Benda kosong, tak tahu diisi apa. Tapi dengan bimbingan kami, tak perlu khawatir, tak perlu bimbang. Kami dah sediakan. Ikut bidang masing-masing. Yang kuning-kuning tadi kan, ada berapa bidang tu kan. Ikut bidang masing-masing. Bukan copy and paste bidang tak sama lah, bidang tak sama. Kita akan sediakan ikut bidang yang anda mahir. Okey, sebab itulah saya cakap perlu ada bimbingan. Nak buat sendiri tak kisah, tak ada masalah. Tak jadi satu kesalahan pun. Tapi sekiranya dengan bimbingan, insya-Allah lebih teratur. Okey, next. Okey, berdaftar dengan kami. Marilah berdaftar dengan kami. Mari. Okey. Sekiranya ingin berdaftar dengan kami, menggunakan khidmat kami, berdaftar dengan kami pada malam ini, dan kami akan sediakan sesi bimbingan. Selama 4 kali tadi. Dokumen lengkap, kita akan bimbing anda, pastikan dokumen anda lengkap, barulah kita daftar ke JPK. Bila kita daftar ke JPK, akan ada 2 pegawai yang menilai. Kita semak, pastikan dokumen anda lengkap, lepas tu anda dinilai oleh pegawai JPK. Bukan kami yang menilai. Okey, ada pegawai daripada JPK yang yang layak untuk menilai dokumen anda itu. Dan barulah anda lulus. Okey, itu carta aliran daripada kami. Okey, prosesnya begitu. Okey, yang ini part ni yang paling serius ni, yang perlu tahu, perlu faham. Okey, ada 2 bayaran ke JPK. Okey, setiap satu tahap adalah 300. Tahap SKM tu tadi yang ada tahap 3, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Okey. Yang tahap 2, yang ada 2 tahap, daripada tahap 3 dengan 4 ada 2 tahap. Maksudnya 2 tahap tu 600. Ada yang bidang mula daripada ada 3 tahap. Maksudnya di sini tahap 2, 3, 4. So dikira 900. Ini tetaplah. Tak boleh ubah-ubah. Tak boleh minta diskaun. Okey, dan bayaran bimbingan dengan kami. Kalau belajar kan ada bayaran. Tapi kalau belajar bayaran dia belas-belas ribu kan. Tapi tadi saya dah beritahu kan, harga sangat-sangat fleksibel. Memang sangat-sangat fleksibel. Okey, next. Kenapa tadi beza-beza tadi kan? Tadi pun saya dah mention, SKM ikut bidang masing-masing. Sekiranya ada dua tahap, tahap 3 dengan tahap 4, 600. Tahap ada bidang yang 3 tahap, tahap 2, 3, 4. Jadi 900. Yang itu yang nak bagi faham kenapa bezanya, sebab ada yang tanya, ulang-ulang kali tanya. Tak apa, saya terangkan lagi sekali. 2 tahap 600, 3 tahap 900. Bezanya kat situ je daripada segi bayaran kepada JPK. Okay, next. Okey, perbezaan yang saya nak highlightkan, nak tekankan, PPKK program ini dengan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak sambung belajar ke, nak buat PJJ ke apa ke kan. Kalau kat sini kita tengok secara puratanya dari segi masa pun
kalau belajar pun memang akan ambil masa yang lama. Okey, dengan PPKK ni hanya 6 hingga ke 12 bulan. Dengan syaratnya ikutlah disiplin waktu yang kita dah tetapkan tu. Okey, tiada kelas. Kalau nak masuk kelas pun nak kena 2-3 jam, kurang-kurangnya setengah hari kan. So dengan PPKK ni tak ada perlu kelas. Kita cuma ada sesi bimbingan saja. Okey, dan kosnya yang paling penting, kosnya sangat-sangat rendah berbanding dengan kalau sambung belajar. Okey, dan lain-lain kos buku semua tak ada. Dan lebih jimat masa dan jimat wang. Okey, next. Alright, ini harganya yang saya cakap tadi. Harga kepada JPK, tengok harga dia sangat-sangat. Harga JPK tadi saya dah sebut ada dua, tengok ada 2 tahap. Sekiranya bidang anda tu 2 tahap, 600. Sekiranya bidang anda tu ada 3 tahap, 900. Ini memang dah tetap lah. Okey, yang ini harga biasa. Ini saya nak highlightkan harga biasa, harga pasaran dan harga yang kami tawarkan. Mana nak dapat diploma level ni 3,000? Cuba cari dekat pasaran, jumpa tak 3,000 ni? Okey, yang saya nak sebutkan sini, harga yang kita tawarkan, yang kat bawah ni maksudnya bila dah campur dengan bayaran ke JPK. Dia kan akan jadi 2 harga yang berbeza. Mungkin ada yang total 3,600, mungkin yang akan ada total 3,900. Sebab ada yang tahap 2 tahap, ada yang 3 tahap. Ada bezanya kat situ je lah. Harga bimbingan ni sama. Untuk harga dia sama. Walaupun 3 tahap, harganya satu. 2 tahap pun harganya satu. Kalau di harga pasaran luar, 1 tahap je. Diploma level ni ni harga yang murah tau. Dia harga diploma 8 hingga ke 17,000. Itu harga pasaran. Harga semasa. Ini kita bagi harga yang sangat-sangat harga runtuh ni. Harga runtuh bergolek-golek. Okay, next. Okey, ada kaedah. Kaedah pertama, kaedah kita buat secara ansuran. Yang ini kita akan ada buat ansuran. Cara ansurannya boleh share tak kat sini? Okey. Ni cara kaedah ansuran ya. Berdaftar pada malam ni untuk Grab. Pada malam ni bayar siap-siap deposit. Kalau tak, anda terlepas daripada harga ansuran ni, kaedah ansuran ni. Dan selepas anda bayar deposit, admin akan bagi tarikh-tarikh untuk bengkel dan bayar secara ansuran. Untuk permulaan bengkel yang pertama tu bayar 700 selama 4 kali. 4 bulan kan? So bulan-bulan sebulan sekali. Sebulan sekali. So maksudnya 700 sebulan lah. Okey. Bila nak start bayar tu, bila nak mula bengkel, nanti admin akan maklumkan bila nak mula bengkel. So bolehlah mula bayaran yang pertama. Lepas tu the next tu bulan yang kedua barulah bayar yang seterusnya. Okey, selama 4 bulan. Kita pastikan dokumen lengkap dan lengkap barulah bayar kepada JPK. Bukan bayar wang lamsam Kita bagi harga sangat-sangat fleksibel dan kita bagi ansuran lagi supaya tidak membebankan. Okay, next. Okay, kaedah yang kedua. Ini dana melalui HRDC. Dulu HRDC, sekarang dulu HRDF, sekarang HRDC, HRD Corp sekarang. Okey, maksudnya di sini HRDC ni adalah company sekurang-kurangnya 5 pekerja, 5 calon daripada company tersebut yang ingin memohon dan mereka layak memohon dana HRDC.
Ini contoh kami contoh macam kilang-kilang yang besar, kilang-kilang Proton, Honda, hotel, yang ada bayar levy. Kita ada calon kita, syarikat mereka menggunakan kaedah ini. Yang itu nanti bila ada nanti kemudian boleh kita akan share testimoni lah. Yang itu baru nak mula. So kalau ada yang bekerja di bawah company yang mencarum, boleh memohon, boleh refer dekat HR. Okay, next. Ni apa ni? Tak nampak lah. Permohonan pendaftaran khusus latihan di bawah. Oh ya, ini adalah contoh surat contoh yang kami buat. Maksudnya surat ni memohon permohonan pendaftaran khusus latihan di bawah skim HRD Corp. Okey, yang ni ini surat dia. Ni kompetensi dia punya tajuk khusus dia. Yang ni contoh yang company tersebut memohon. Okey, tak apa, next. Halus sangat tak nampak. Okey. Yang ini peringatan sila buat bayaran sekiranya anda nak book harga promosi ni, nak dapat harga angsuran tu, kenalah booking, kenalah cepat-cepat grab. Okey, kita dah highlight kat situ sampai 9 malam esok. Kalau tak, back to normal harga biasa. Okey, nak dapatkan harga special, book lah awal-awal macam promosi barangan dekat shopping pula Okey, ni detailsnya. Nanti admin pun akan share nombor yang kita bagi tadi pun boleh dapatkan maklumat dekat sini, yang nombor kat bawah tu. Okey, grab secepat mungkin untuk dapatkan promosi pada malam ini. Okay, next. Okay, kita pergi ke testimoni yang video ikut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ini diminta untuk membuat testimoni dan saya sangat dengan cara sukarela sangat bersetuju dengan program yang dijalankan oleh SKM bawah Kementerian Sumber Manusia, dan untuk makluman, saya baru saja lulus advanced diploma lanjutan. Sebelum itu saya juga mengambil diploma sebagai bawah pengurusan industri di bawah bimbingan Ibnu Hayyan Education. Khususnya berterima kasih kepada saudara Azizan, sahabat lama saya, yang banyak membimbing saya dalam menyediakan dokumentasi yang diperlukan bawah SKM . Jadi saya menyarankan sahabat-sahabat semua untuk mengambil peluang ini untuk sama-sama kita masuk ke dalam program SKM bawah Kementerian Sumber Manusia ini, kerana ia sangat bagus. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita sama-sama memperoleh cicilan yang diperlukan, terutama kepada sahabat-sahabat yang mempunyai pengalaman bekerja atau pengalaman berniaga selama beberapa tahun dan tidak mempunyai persijilan ataupun sertifikat seperti diploma ataupun advanced diploma. Ini adalah platform yang terbaik, program yang terbaik di bawah Kementerian Sumber Manusia, di bawah SKM. Dengan itu, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang membantu, khususnya Ibnu Hayyan dan saudara Azizan serta isteri beliau, dan program ini adalah program yang sangat bagus. Jadi dengan itu saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, itu adalah testimoni video testimoni daripada Datuk Faizal. Beliau bahagian industri. Beliau telah pun mempunyai pengalaman lebih 20 tahun. Sebelum ni beliau ambil diploma dan selepas lulus diploma beliau sambung ke diploma lanjutan. Alhamdulillah, syabas kepada Datuk Faizal. So kita tengok kita seterusnya kita sambung ke testimoni, gambar-gambar testimoni. Okey, ini adalah rangkaian-rangkaian jabatan yang kita bekerjasama dengan di bawah Jabatan Perdana Menteri, dengan MARA, dengan KEMAS, Jabatan Belia Malaysia, Majlis Belia Johor Malaysia, Majlis Belia Johor Bahru, Majlis Belia Malaysia dan pelbagai-pelbagai agensi kerajaan yang lain ni. Kalau kita tengok daripada Real Kids pun ada, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia dengan persatuan-persatuan tadika. Mereka ada guru-guru yang berpengalaman dan tak ada persijilan, dan mereka memang sangat-sangat menggalakkan guru-guru mereka pun ambil SKM PPT ini. Okay, next. Okay, ini adalah kita punya testimoni bergambar di mana kita SKM PPT juga di bawah Kemas Tengah, Kemas Selatan, Persatuan Pengasuh Terengganu. Maksudnya ni pengusaha taska, Belia India, Belia Cina, di bawah grup Belia Cina pun ada, dengan Puteri UMNO juga, usahawan-usahawan di bawah MARA. Okey, sebab ada yang tanya, ini untuk Bumi Putra saja ke? Tidak, program ni untuk rakyat Malaysia. Anda bangsa India ke, Chinese ke, Melayu ke, Iban ke, Kadazan ke, anda layak memohon sekiranya cukup syarat. Okey, program ni untuk rakyat Malaysia. Dan juga kita bekerjasama dengan Majlis Belia Johor pada 2018. Okay, next. Ini adalah sesi taklimat kami. Selepas PKP kita dah boleh berjumpa dan dah boleh merentas negeri. So saya dijemput oleh Dewan Perniagaan Melayu Negeri Kedah. Yang ini antara taklimat, sesi taklimat yang saya sampaikan, alhamdulillah disambut baik oleh DPMM Kedah. Okay, next. Okay, yang ini di bawah kerajaan negeri, di bawah SUK Perlis, di mana Ketua Jabatan Pengarah sendiri dan menggalakkan semua unit-unit, bahagian-bahagian semua unit mendengar taklimat, dan juga mereka memberi galakan untuk mereka pekerja-pekerja kaki tangan mereka untuk ambil SKM PPT, sebab kebanyakan mereka mungkin dah bekerja lebih pada 5 tahun. So ini adalah satunya peluang kaedah yang lebih mudah. Diorang tak perlu nak sambung belajar. Kan? Okay, next. Ini adalah sesi bimbingan. Sesi bimbingan yang bila kita dah boleh berjumpa, yang ini di Melaka lah, dekat Melaka. Kalau luar pada Melaka, mungkin kita akan buat sesi bimbingan secara Zoom. Ataupun ada keperluan kita untuk berjumpa, kita nak simak dokumen dan kita boleh berjumpa lah. Yang ini yang share ni adalah calon kami sendiri. Yang ini merupakan mutawif. Beliau adalah Ustaz Mutawif yang menguruskan umrah dan haji. Yang ini kita punya calon dalam khidmat komuniti. Ni dia share lah gambar dia. Berjumpa dengan pegawai. Bukan saya ambil gambar dia ambil gambar sendiri, dia share dekat saya. So saya share lah untuk tatapan semua. Maksudnya masa sesi berjumpa dengan pegawai tu kami tak ada. Itu antara calon dengan pegawai sahaja. Okay, next. Ini adalah sesi semakan. Bila kami buat sesi semakan, kita buat tak kisahlah dekat mana-mana. Kita buat secara santai. Kita bukan exam kan, nak stress-stress, tak ada. Kita santai-santai, kita semak file dalam keadaan yang seronok-seronok, suka-suka, tak ada stress-stress.
Okey, ini salah satu contoh lah kita jumpa dengan kita punya calon. Next. Okey, ini adalah sesi ini untuk bidang spa management, owner-owner spa. Ini sesi mereka berjumpa dengan pegawai penilai, ya. Saya tak ada. Saya tak ada. Ini maksudnya sesi antara calon dan pegawai. Pegawai semak dia punya file. Okey, next. Ini sesi yang kedua, bidang spa. Diorang berjumpa dengan pegawai verifikasi, pegawai yang kedua. Tadi yang pertama, ini yang kedua. Kita punya calon juga yang share lah. Kami tak ada kat sini. Dan mereka dengan senyuman mendapat kelulusan diploma dalam spa management. Next. Okey, ini adalah calon-calon kita yang dulu, dah lama dulu. Okey, tak apa, next. Boleh skip lah. Okey, ini adalah sesi kita dengan alumni Sijil Kemahiran Malaysia. Sebab apa kita plan untuk buat convocation, jadi kita bekerjasama dengan Persatuan Alumni Sijil Kemahiran Malaysia. Next. Ini adalah momen-momen terindah bagi calon-calon yang ini dengan kemas. Konvo yang kita pernah adakan bersama dengan kemas. Usahawan-usahawan di bawah kemas. Next. Ini kita punya calon yang kongsikan gambar ni. Beliau sesi konvo yang ini anjuran oleh JPK sendiri. Anjuran JPK sendiri. Dia orang kumpulkan beramai-ramai. Mungkin daripada tahun yang bila-bila lah lepas tu. Yang ini pun rasanya tahun lepas saya rasa tak silap. Next. Okey, mengapa PPKK? Kenapa anda perlu daftar program ni? Yes. Anda dijamin lulus. Dijamin lulus dengan syarat anda ikut sesi bimbingan yang kita dah tetapkan. Okey, sesi bimbingan berterusan. Maksudnya berterusan ni selagi tak daftar di JPK, anda akan dibimbing. Apa masalah dokumen nak tanya tak faham, maksudnya anda akan terus dibimbing sehinggalah berdaftar di JPK. Sampai maksudnya sebelum lulus tu, walaupun dah daftar pun masa sesi nak berjumpa dengan pegawai pun still kita bimbing juga. Kos tadi pun dah tengok sangat murah dan saya rasa sangat berbaloi dan tak akan dapat di mana-mana pun. Okey, boleh semak, boleh check. Dan masa pun tadi adalah sangat singkat. Sangat singkat dengan syarat ikut sesi bimbingan yang kita dah tetapkan. Okey. Cuma kelebihan yang kami nak bagi tahu, sekiranya ada apa-apa berlaku di sesi bimbingan, kita tak galakkan, tapi kenapa kita tak daftar terus? Kerana kadang-kadang kita ada emergency, ada tiba-tiba ada berlaku sesuatu perkara yang tak dapat dielakkan, jadi kita boleh hold sekejap. Kita tak menggalakkan. Sekiranya nak ikut masa 12 bulan tu ikut sharp, okay, no problem. Macam tadi contoh Datuk Faizal tadi, dia ikut dalam masa tempoh kurang 12 bulan dia dah dapat kelulusan. Maksudnya sangat berdisiplin. Okey, sebab itu kita tak daftar terus ke JPK. Kalau daftar terus ke JPK, dokumen tak lengkap, dokumen tak cukup, anda akan dikira gagal. Tapi kita bimbing sebelum kita daftar ke JPK. Itu adalah salah satu kita punya kelebihan. Hikmat kelebihan yang kami bagi. Okay, next. Alright, itu saja untuk malam ni. Mungkin ada sesi soal jawab ke nak tanya ke lebih 1 jam rasanya. Terlebih masa ni. Ada apa-apa nak tanya mungkin di Zoom. Universiti mana terpilih CJSKM sambung degree? Puan Nurhaliza. Cik Aziza boleh menjawab?
Admin? Biasanya untuk terima degree universiti teknikal seperti UTM, macam UNIMAP, macam USTM, dia macam tu. Okey. Jawab tak jawapan saya? Okey. Cik Aziza dah menjawab. Harap Puan Nur Haliza dengarlah jawapan tu tadi. Kalau tak perasan ke boleh WhatsApp. Terima kasih. Bingkit 4 kali secara online tu untuk ajar calon siapkan portfolio ke? Ya. Ya. Kita Portfolio bimbing. dan kertas kerja. Ya. Portfolio dan kertas kerja. Maksudnya dalam sesi bimbingan tu, file portfolio kita bimbing bersama dengan kertas kerja yang laporan keterampilan tu, LPKT tadi. Maksudnya dua bimbingan yang kita bimbing. Okey? Dua dokumen. Yang tiada SPM boleh mohon ke? Boleh. Janji cukup pengalaman, ada cukup pengalaman dan boleh membaca, boleh menulis. Harap menjawab soalan tadi. Maksudnya kalau tak ada SPM boleh. Kita ada calon yang bukan kata tak ada SPM, tak ada PT3 pun. Sampai darjah 6 je. Tapi based on pengalaman beliau memang layak memohon. Tak ada masalah. Janji boleh baca, boleh menulis. Terima kasih. Ada soalan lagi di Facebook Live mungkin? Okey. Kalau nak tanya boleh tanya. Kalau kata nak tanya lagi, mungkin malu nak tanya, boleh tanya dengan admin kita, nombor yang tertera tadi. Boleh hubungi 012-779-6343. Sebab ada mungkin bidang-bidang yang lain mungkin nak tanya lebih terperinci kan. Kalau kita nak tanya semua bidang kat sini mungkin lebih pada masa pula. Dah lebih 1 jam. Jadi kalau misalkan ada persoalan-persoalan yang lain mungkin lebih teknikal, boleh hubungi nombor yang tertera tersebut. Admin boleh tolong menjawab nanti, insya-Allah. Okey, saya rasa cukup untuk setakat ni pada malam ni. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar pada malam ni, yang sudi mendengar taklimat saya. Dan saya rasa boleh disebarluaskan maklumat ini. Dan biasanya kita akan adakan lagi pada masa-masa yang akan datang. Kita akan sharekan maklumat biasanya melalui Facebook dan WhatsApp. Kita akan sharekan pada mungkin insya-Allah pada bulan depan. Dan saya harap di mana office saya di Semabuk Perdana tuan. Di Semabuk Perdana. Office saya di Melaka. Dan biasanya kita akan buat taklimat mengikut jemputan. Macam tadi mungkin kita ada share tadi, saya ada share tadi di negeri-negeri lain. Kita ada buat di negeri-negeri lain mengikut jemputan daripada negeri-negeri lah. Sekiranya ada jemputan, ada grup, dan insya-Allah kami akan datang. Okey, terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Harap saya telah menyampaikan maklumat-maklumat yang saya rasa memang sangat penting dan sangat berguna kepada masyarakat kita. So inilah peluang untuk kita membuktikan yang kita adalah individu-individu yang mahir. Kita memang ada pengalaman, tapi siapakah yang mengiktiraf kita sebagai pekerja ataupun usahawan yang mahir? Hanya di jabatan sahaja yang akan mengiktiraf kita. Bila kita diiktiraf oleh sesuatu jabatan, maksudnya dia adalah boleh dipanggil sebagai satu tanda asas kemahiran kita tu
diiktiraf. Okey. Jangan kata bidang kemahiran ni tak ada kepentingan. Bidang kemahiran ni lah ada bidang yang tunggal utama untuk Malaysia jangan tak tahu. So harap berjumpa lagi pada bulan hadapan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi dan saya nak ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.